والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diizinkan menghadiri majlis-majlis ilmu. Pada malam ini kita teruskan pengajian kitab Ad-Durrul Tsamin karangan Syekh Daud Al-Fatani. Mana kita dah sampai pada muka surat 75 jauh dah ni nak khatam. Patut dah khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi ilmihi wa barakatuh. Kita tengok muka surat 85, 7 baris daripada bawah. Kita masih lagi membahaskan tentang pengertian La ilaha illallah itu. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi ilmihi wa barakatuh. Dan adalah jika kita iktibarkan lafaz mustasna dan mustasna minhu itu terbahagilah di atas 4 bahagi, 3 yang batil dan keempatnya terbagi pula 2 bahagi, 1 batil dan 1 yang sahih. Baik, apa maksud ni? Ini pembahasan yang agak detail tentang kalimat La ilaha illallah. Dan kita tidak dapat elak membahaskan kalimah ni kerana ini adalah kalimah yang sangat penting, tafsiran kepada iman kita, membenarkan seorang itu adakah dia Islam atau tidak di dalam dunia ni. Maka perlulah kita beri perhatian tentang 4 kalimah tersebut, La ilaha illa dan Allah. Maka daripada istilah yang disebut sini, inilah istilah yang digunakan dalam ilmu nahwu dan istilah yang digunakan dalam ilmu mantik. Jadi kalau tak belajar nahwu, tak belajar mantik ni susah juga nak menegang istilah dia lah. Kalau boleh faham, terror. Tapi tak apa. Apa makna mustasna? Mustasna ni makna yang dikecualikan. Mustasna minhu, yang kita kecualikan daripadanya. Contoh kita kata Ja'al qaumu illa Zaidan. Datanglah suatu kaum ke masjid kecuali Zaid. Jadi kaum tu, datanglah gerombongan satu kaum kecuali Zaid. Maka kaum tu kita panggil mustasna minhu, yang dikecualikan daripadanya. Nampak? Zaid tu mustasna, yang kita kecualikan, yang diistisnakan tu. Boleh ke faham? Itu. Telah bangunlah, telah datanglah semua orang ke masjid kecuali Pak Imam. Semua dah datanglah, Pak Imam tak datang lagi. Maka mana mustasna minhu, yang mana mustasna? Yang mana? Semua orang itu mustasna minhu, yang dikecualikan daripadanya. Mustasna Pak Imam. Pak Imam tu yang dikecualikan daripada ramai-ramai, dia seorang tak datang. Boleh faham? Contoh lagi, semua orang
buat dosa kecuali para nabi. Semua orang ni pernah buat dosa kecuali nabi. Nabi tak ada dosa, maksum. Jadi nabi ni apa? Mustasna. Semua orang mustasna minhu. Boleh nampak tak? Lagi nampak tak? Jadi bila kita bahas kalimah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Mana mustasna minhu, yang mana mustasna? Mustasna minhu di mana? Tuhan yang disembah dengan sebenar. Mustasna mana? Yang kita kecualikan tu Allah. Macam tu. Boleh? Jadi kata dia, kalau kita iktibar, kita pandang sudut mustasna dan mustasna minhu, makna yang dikecualikan daripadanya dan yang kita kecualikan, terbahagilah atas 4, kata dia. 3 yang batil, 3 tak betul. Yang satu tu bagi 2 pula. 1 batil, 1 sahih. Dan 3 yang batil itu, 3 yang batil tu mana dia? Kuli keduanya, yakni tiada Tuhan melainkan Tuhan. Dah sebut kuli pula lah, istilah mantik pula. Kuli dan juz'i. La ilaha, ilaha tu kuli, Tuhan. Tuhan boleh banyak, boleh 1, boleh 2, boleh banyak, boleh. Kalau Allah tu tertentu. Bila tertentu kita panggil juz'i, khas. Jadi kalau kita kata tak ada Tuhan melainkan Tuhan, boleh? Tak boleh. Ada Tuhan tu kuli. Lepas tu yang dikecualikan pun kuli juga, tak boleh, tak sah. Macam kita kata tak ada singa melainkan singa. Apa tu? Tak ada singa masuk dalam ni melainkan singa yang masuk. Tak betul ayat tu. Jadi kalau kata tak ada Tuhan melainkan Tuhan, tak betul. Sebab dua-dua kuli ni mana umum lah, umum, lafaz umum. Juz'i itu lafaz khas. Jadi kalau kita nafi kuli, nafi umum, isbat pun umum juga. Ni batil, tak betul. Tak betul ni. Yang kedua kata dia, dan yang kedua juz'i kedua-duanya. Juz'i kedua, khas kedua-duanya. Tak ada Allah melainkan Allah. La Allah illallah. La Allah illallah. Kalau ikut nahwu tak betul. Ikut tata bahasa Arab tak betul. Tak ada Allah melainkan Allah. Tapi kalau tasawuf boleh. Lahu illahu. Tu ada tu. Zikir lahu illahu. Tak adalah dia melainkan dia. Itu kita orang tasawuf lah. Dan kita orang bahasa Arab asal tak ada dia melainkan dia. Tak ada Allah melainkan Allah. Salah, batil, tak kena. Sebutan tu tak betul. Sebab dua-dua khas. Allah khas, mustasna pun khas. Dua-dua khas, tak boleh. Yang ketiga, awalnya juz'i, akhirnya kuli. Maknanya mustasna minhu lapas khas, mustasna pula kuli pula. Contoh mana? Tiada Allah melainkan Tuhan. Tiadalah Allah melainkan ilah, Tuhan yang sembah dan sebenar. Itu pun tak betul juga. Kerana Tuhan yang sembah sebenarnya umum, Allah khas. Ini pun tak betul. Ini pun tak betul dia. Ini pun tak kena. Yang keempatnya, keempat, pertamanya kuli, mustasna minhu tu kuli umum. Yang keduanya juz'i khas. Ini tak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan tu kuli umum, Allah tu khas. Maka terbahagilah kepada dua pula dah. Yang pertama, jika yang kita kendak dengan yang pertama tu, yang pertama apa dia? Ilah tu, Tuhan yang dikecualikan punya.
Kita nafikan jenis ilah, jenis Tuhan, sama ada yang hak atau yang batil, maka batil. Tak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Dia tanya, yang kau nafi ni siapa ni? La ilaha tu nafi tu, ilallah tu. Kau nafi siapa? Aku nafikan tak ada Tuhan yang macam Allah. Aku nafikan Tuhan Buddha. Aku nafikan Tuhan Kristian. Inilah yang aku nafikan, melainkan Allah. Salah. Faham macam tu salah. Pun tak betul juga. Pun tak betul juga. Habis yang betul macam mana? Sebab tu tak boleh sebut. Tak ada ulama yang menterjemahkan la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Kalau ada orang terjemah la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah, orang ni tak reti kaedah bahasa Arab dan tak faham ilmu tauhid. Sebab tu kalau kita tengok dalam azan ke mana, kalau kita terjemah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Kalau dia tukar tu something wrong. Kalau siaran radio dia ditulis tak ada Tuhan, la ilaha illallah, tak ada Tuhan, maknanya dia tak tahu sekarang. Kalau dulu betul, sekarang saya dah tak tahu TV. Kalau TV dulu betul. Bila orang azan la ilaha illallah asyhadu an la, aku naik saksi tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Kalau dalam TV tu tak ada Tuhan yang sembah dengan sebenar melainkan Allah. Tapi kalau ditukar, diterjemah pula tak ada Tuhan melainkan Allah, salah. Sebab bila kata Tuhan, termasuk Tuhan batil, termasuk Tuhan yang hak. Salah. Pengertian yang macam tu salah. Kalau kita faham macam tu tak betul. Sebab yang kita nafikan ni bukan Tuhan batil. Tuhan batil memang tak ada pun. Kita nafi ni Tuhan yang sebenar-benar disembah tu tak ada lain melainkan Allah seorang. Allah satu-satunya. Yang macam Allah ni tak ada. Hanya Allah saja. Mana yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang segala sesuatu berkendak kepadanya, yang terkaya daripada segala sesuatu, itu tidak ada lebih dari satu. Yang ada hanya satu, yang namanya Allah. Itu baru betul. Baru betul faham itu. Jangan kita faham apa makna la ilallah ni. Tak ada Tuhan Buddha, tak ada Tuhan Kristian, tak ada Tuhan batil melainkan Allah. Salah. Kenapa salah, Ustaz? Salah dia seolah-olah kita berkata, macam saya terang dulu lah, polis datang ambil statement. Masa kejadian kecurian di dalam Masjid Sending, siapa yang ada kat dalam masjid ni? Kita kata tak ada pencuri dalam masjid ni kecuali Pak Imam je. Kita bagi statement, tak ada tuan, pencuri tak ada dalam masjid ni kecuali Pak Imam. Maknanya apa? Pak Imam tu dah pencuri. Begitulah kalau kita kata tak ada Tuhan yang batil, tak wujud Tuhan batil ni kecuali Allah. Maknanya apa? Allah tu Tuhan batil. Tanpa kita sedari, itu maknanya. Walaupun bukan itu yang kita maksudkan. Salah. Habis yang kita nafi apa? Kita nafi Tuhan yang sebenar tu, yang bersifat kesempurnaan tu tak ada. Tak ada melainkan Allah seorang je. Satu-satunya zat yang macam tu. Baru betul. Lepas tu dia kata kita ni, kalau kita kata makna ilah itu termasuk Tuhan hak, termasuk Tuhan batil, maka batil pula, batal pula, tak betul. Dan yang keduanya yang dinafikan itu hakikat wajiban wujud. La ilaha, la ilaha. Siapa kita nafi ni? Kita nafi al-ma'bud bil haq. Masih umum tu, masih kuli tu, bukan juzi tu. Al-ma'bud bil haq tu kuli, boleh lebih daripada satu. Tak ada. Maka yang itu yang sahih melainkan Allah sahajalah al-mawjud al-ma'bud bil haq. Lepas tu saya ulang balik, terjemahan la ilaha illallah paling ringkas, tidak ada Tuhan
yang disembah dengan sebenar malaikat Allah. Itu terjemah paling kurang. Kalau ada orang belajar bahasa Arab, dia nak terjemah sebiji, dah tidak. Ilah Tuhan, ilah kecuali Allah. Tak ada Tuhan dengan Allah. Salah. Ini masalah ni. Kerana benda-benda macam ni dikupas di dalam kitab-kitab macam yang tuan baca ni, tidak dalam kitab-kitab moden. Sebab tu tak boleh tinggal kitab-kitab tu, kitab turas. Kerana kitab ni membahaskan dengan detail, dengan terperinci, bab ucap, bab syahadahnya. Dah jauh dah ilmu orang sekarang ni. Bab nak terjemah la ilaha illallah, kalau tak ikut cara sistem yang betul, dah salah terjemah. Yakni tiada Tuhan yang wajib al-wujud yang sebenarnya bagi ibadah melainkan Allah. Ni makna yang kita semat dalam hati kita. Kalau tidak seperti itu, kurang daripada itu, salah. Dan adapun istighna'ullah, terkaya Allah daripada tiap-tiap barang yang lain, maka masuklah di dalamnya 28 akidah. Titik. Sekarang ni kita nak masuk makna yang lebih dalam. Makna la ilaha illallah ni yang saya sebut tadi, itu makna paling ringkas. Kalau orang tanya apa makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar malaikat Allah. Lulus. Tapi kalau nak masuk dalam lagi, nak faham yang tersirat dalam la ilaha illallah, makna yang lebih padat lagi ialah tidak ada yang terkaya. Tak ada yang terkaya daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu berkehendak kepadanya melainkan Allah. Ni itu orang kata the deepest meaning, makna yang sangat dalam penafian dan pengisbatan ketuhanan. Inilah makna yang paling lengkap. Tak ada Tuhan yang disembah yang terkaya dari segala sesuatu, dan segala sesuatu berkehendak kepadanya melainkan Allah. Terhimpun segala sifat dalam. Maka dalam istighna itu, terkaya tu terhimpun dalamnya 28 akidah. Dalam iftikar berkehendak kepadanya terhimpun 22 akidah. Campur semua 50. Nampak? Kita bahas satu. Iaitu 11 sifat yang wajib. Tuhan kita ni mempunyai 11 sifat yang wajib yang terkandung dalam terkaya. Ustaz, kita belajar 20, kenapa Ustaz kata 11? 20 tu dipecah dulu. 11 duduk dalam makna terkaya Tuhan dan segala 11 sifat. 9 pula masuk dalam makna berkehendak kepadanya segala sesuatu. Jadi bila kita kata Allah ni terkaya, kaya, kenapa Tuhan kaya? Apa dia ada? Apa yang Tuhan ada kat diri dia sampai kita kata dia kaya? Kenapa kita nak faham sifat kaya Tuhan ni? Kenapa kita nak faham? Allahu ghaniyun hamid, wallahu ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Hei manusia, kamu semua ni fakir, berkehendak pada Allah. Wallahu al-ghaniyul hamid, dialah yang terkaya, yang terpuji dari segala sesuatu. Sebab tuan-tuan, kita kalau ada masalah duit, kita jumpa orang miskin ke orang kaya? Orang kaya lah. Sebab dia kaya. Kenapa kita kata dia kaya? Dia ada duit, dia ada kereta, dia ada rumah, dia ada semua. Layaklah kita minta tolong kat dia sebab dia kaya. Bila kita kata Allah kaya, kaya dengan apa tu? Orang kaya ni apa sifat dia? Orang kaya ni sifat dia, dia tak berkendak pada yang lain sebab dia dah kaya. Dia tak kendak pada kereta orang, dia tak berkendak pertolongan orang sebab dia kaya. Maka bila kita kata Allah ni kaya dengan apa? Kaya Allah dengan 11 sifat. Kaya Tuhan kita ni dengan 11 sifat. Kan dah lain. Tuhan yang aku sembah ni maha kaya. Kaya dengan apa? Kaya Allah dengan 11 sifat.
Dengan 11 sifat itu, jadilah Allah ni terkaya daripada segala sesuatu. Artinya tak berhajat, tak bergantung, tak memerlukan selain daripada dirinya. Itu makna terkaya yang kita kena semat dalam hati kita di saat kita mengucapkan la ilaha illallah. Boleh? Ini saya nak masuk dalam hati masing-masing. Baik, apa sebelah tu? Dia kata apa? 28 11 sifat wajib dan lawannya 11 pula. Bila dah ada 11 sifat wajib, lazimlah lawannya 11 sifat mustahil. Maka jumlah berapa tu? Jadi 22. Dan wajib pula tanazzuh, sucinya Allah daripada gharat. Apa makna gharat? Mengambil faedah pada af'alnya, pada perbuatannya, dan pada ahkamnya, dan pada segala hukum-hukumnya. Bila kita kata Allah ni terkaya, maknanya dia tak berhajat. Dia tak berhajat kepada segala makhluknya, termasuk arash. Tuhan tak berhajat pada arash. Ini yang kita bergetak dengan Wahabi ni. Wahabi kata Tuhan perlu pada arash. Ar-Rahmanu ala istawa. Kita kata tak. Masa arash tak ada pun Tuhan dah ada dah. Tak ada dah Tuhan, tak perlu pada arash. Bila arash ada, masih macam tu juga Allah. Wallahu kana Allahu ala ma kana. Allah ni ada seperti mana yang dia dah ada dulu. Kalau dulu dia tak berhajat kepada arash, sekarang pun dia tak berhajat kepada arash. Habis buat apa dia buat arash? Apa tujuan Tuhan buat arash? Kerana orang Arab bila sebut arash ni, dia terus terbayang singgasana, raja yang duduk di atas singgasana. Di waktu Quran tu turun, orang menyembah raja yang duduk di atas arash, di atas singgasana. Jadi Allah nak bagi tahu, aku ada arash lebih besar pada arash raja-raja yang kau sembah tu. Allah memiliki arash yang lebih besar daripada segala singgasana yang ada dalam dunia ni. Tetapi Allah tak berhajat kepada arash tu. Nampak? Allah menguasai arash itu, tapi Allah tak duduk atas tu. Tak ada apa, dia tak berhajat. Dia istighna, dia terkaya. Mana kaya tadi? Tak berhajat kepada segala sesuatu. Tanazzuh. Maka lazimlah ketika itu dia ni tanazzuh. Apa makna tanazzuh? Maha suci Allah daripada mengambil faedah daripada apa yang dia cipta. Min af'alihi, daripada perbuatan yang mana apa yang dia buat. Apa dia buat, adakah dia ambil faedah? Dia buat arash, dia ambil faedah lah. Dia buat kolam, dia buat pen, adakah dia ambil faedah? Tidak. Kalau dia ambil faedah, maknanya dia sudah berhajat. Bila dia berhajat, dia tak layak jadi Tuhan. Kerana syarat akal, syarat hukum akal, zat itu hanya boleh kita panggil Tuhan kalau dia terkaya. Dia tak berhajat langsung pada yang lain, tempat, masa, orang, semua. Itu Tuhan. Tak usah jadi Tuhan pada hukum akal. Boleh faham ni? Maksud Allah ni maha suci daripada mengambil faedah pada perbuatannya, dan maha suci Allah mengambil faedah pada segala hukum-hukumnya. Hukum Allah ada dua, hukum takdir dan hukum syarak. Allah takdir kita ni orang kuat semayang, dan Allah hukumkan semayang ni wajib. Kita pun ibadat menyembah Allah. Adakah Allah mengambil faedah daripada sembahyang yang kita buat sehingga Allah menjadi lebih besar, lebih hebat? Kalau macam tu Allah Ta'ala, kalau kita kata ya, itulah Allah. Allah tidak aku jadikan manusia dan jin melainkan supaya menyembah aku. Maksudnya kalau tak ada orang sembah, Tuhan tak jadi Tuhan. Kalau kita buat macam tu, kalau kita faham macam tu, maknanya kita dah samakan Tuhan ni dengan orang politik. Orang politik kalau tak ada orang sokong dia,
dia pun jatuh. Kalau ramai sokong dia, oh dia jadi hebat. Itu orang politik. Raja, bila ada rakyat baru jadi raja. Rakyat tak ada, raja pun raja pasola. Rakyat tak ada, seorang dia saya akan raja. Mana rakyat? Rakyat tak ada, raja. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia Tuhan walaupun makhluk tak ada, walaupun makhluk tak semayang. Kalau makhluk semayang lah, tetap Tuhan jadi Tuhan. Dia tidak ambil faedah pada hukum yang dia buat. Kalau dia ambil faedah pada semayang yang kita buat, dia dah berhajat kepada semayang, maka dia tak layak jadi Tuhan. Lagi, dan tiada wajib Allah berbuat satu daripada perkara mungkin ini, dan tiada wajib Allah ni membuat segala sesuatu daripada perkara mungkin. Tak wajib Allah buat. Kita semayang banyak-banyak ni, wajib ke Tuhan bagi kita pahala? Tak wajib. Kita makan ni, wajib ke Allah kenyangkan kita? Tak. Kerana kalau wajib, makna Allah terpaksa. Bila Allah terpaksa, makna Allah tak terkaya, mesti buat. Tak buat tak boleh. Tak hebat lah tu ni. Orang kaya dia tak, dia nak dia buat, dia tak nak dia tak buat. Itu pun orang kaya. Dia tak ada benda yang memaksa diri dia. Ini maksud dia. Yang ketiga, dan menafikan keadaan sesuatu, memberi bekas dengan kuah kekuatan yang dijadikan Allah padanya. Ini yang ketiga. Kita kena faham, tak ada sesuatu pun dalam dunia ni dengan kekuatan yang ada pada diri dia tu boleh memberi kesan. Maknanya Allah membuat sesuatu tidak memerlukan wasitah, tetapi Allah membuat segala sesuatu melalui wasilah. Apa tu? Apa wasitah, wasilah ni? Macam ni nak faham. Perkara ni nak faham, nak kena ada contoh supaya faham. Kalau tidak, tak faham. Contoh macam ni tuan-tuan. Jadi contoh, katalah ini si B, ini C. Katalah Allah nak takdirkan si C ni tumbang, jatuh tumbang. Macam mana Allah nak takdirkan si C ni tumbang? Dengan ditolak oleh si B ni. B ada kekuatan tolak si C, maka C jatuh. Macam mana proses ini berlaku? Kalau kita kata kekuatan yang ada pada si B ni memberi kesan tolak si jatuh, maknanya ketika Allah nak jatuhkan si C tergolek, Allah kena minta tolong kat si B ni. Allah bagi dia kekuatan. Ni takluk kudrat, masuk kat si B, masuk, bagi kekuatan kat dia. Si B pun kuat, maka terpaksalah Allah ni berkongsi kuasa pula dengan si B ni. Bila Allah nak jatuh, B dah kuat, Allah minta tolong kat dia jatuh. Jatuh. Betul salah ni? Betul ke salah? Salah. Kenapa? Kalau macam ni kita faham, B dah jadi apa? Wasitah, orang tengah. Macam Kristian lah. Kristian menganggap Pedri dia menjadi orang tengah Tuhan, mengampunkan dosa orang. Pedri, saya semalam buat zina ini macam mana? Buat tak apa, aku ampunkan dosa kau. Dengan kuasa Tuhan bagi aku ampunkan dosa kau. Itu wasitah. Kita tak ada wasitah, kita wasilah. Wasilah macam mana jadi wasitah? Allah nak takdirkan si ni jatuh, maka Allah salurkan melalui ni takluk kudrat, melalui si B. B pun bergerak, tolak si jatuh. Nampak di situ. Salurkan pada sini, si B tolak, jatuh sini. Tapi kerana kita tak nampak takluk kudrat yang melalui si B, yang kita nampak B tolak C, kita berkata B lah, B lah, dengan kekuatan dia tu dia tolak, syirik lah kita itu, jatuhlah syirik. Kerana kita telah menafikan istighna Tuhan, terkaya Tuhan. Kenapa?
seolah-olah Allah ketika berkehendak sisi ni jatuh, dia kena berhajat kepada pertolongan si B yang telah diberikan kekuatan suatu ketika dulu. Betul salah? Salah. Yang betul macam mana tuan-tuan? B ni tak ada apa-apa pun, tak ada kekuatan, tak bagi kesan. Walaupun kita nampak dia kuat, tak bagi kesan. Dia hanyalah melakonkan perbuatan Allah. Tak faham lagi? Tak faham lagi? Contoh dalam Al-Quran, ketika Nabi Ibrahim dicampak dalam api, yang mana api mempunyai kekuatan untuk membakar, dihalang oleh Allah, api tak boleh bakar. Kalau betul api ni ada kekuatan yang dia sendiri tak boleh bakar, menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Selama ni api ni hanyalah wasilah. Terkaya Tuhan daripada api untuk membakar. Dia boleh bakar dengan api, dia boleh bakar tak payah punya api. Macam tu cara faham dia tu, ya? Baik, setelah tu kita faham. Maka dia kata sini, maka jadilah ketika itu 3 dan lawannya 3, lawan bertiga 3 lah. Maka lawan 3 tadi, Allah Maha Suci mengambil faedah, Allah mengambil faedah. Lawan daripada Allah tak wajib buat, Allah wajib buat. Lawan daripada Allah tidak beri kesan dengan kekuatan, dijadikan Allah kekuatan memberi kesan. Jadilah 6 dihimpunkan dengan 22, jadilah 28 akidah yang masuk di dalam istirna. Itu cara kita faham istirna. Macam mana 28 akidah duduk dalam istirna. Dan masuk pula dalam makna ketuhanan yang kedua, apa dia? Iftiqar kulli ma siwah ilaih, berkendak tiap-tiap barang selainnya kepadanya. Ini sifat ketuhanan yang kedua yang dinafikan pada selain Allah, diisbatkan hanya pada Allah. Apa dia? Segala sesuatu ni mesti berkendak ke Tuhan, mesti berhajat kat dia. Jadi duduk dalam tu 22 akidah. Macam mana cara? 9 akidah daripada yang wajib dan lawannya 9 pula. Macam mana boleh jadi tu? Segala sesuatu selain Allah berkendak kepada Allah. Manusia, binatang, bintang, bulan, langit, semua berkendak pada Allah. Berkendak pada apa? Apa benda yang semua berkendak kepada Tuhan? Apa dia? Pertama sekali, sebelum kita ni ada, kita semua tak ada. Maka daripada tak ada kepada ada, berhajatlah kita ni kepada yang menjadikan kita ni tentukan nak ada. Tak faham? Kita ni sebelum ada, kita ni tak ada. Bila kita nak ada, kenalah ada yang mengadakan. Sebelum yang ada tu, yang mengadakan kita, dia kena buat keputusan untuk mengadakan kita. Betul tak tu? Sebelum kita ni ada, Tuhan adakan kita, dia kena buat keputusan tu. Keputusan itulah namanya ketentuan. Nampak? Kan dah pendak, kita berkendak pada Tuhan sebab kita ni ditentukan ada. Dengan sifat apa Tuhan tentukan kita ni ada? Iradah. Dah satu lah. Lepas kita dah tentukan ada, kita ada. Bila kita nak ada ni, tentulah kita berhajat dijadikan. Yang menjadikan kita tu pula, bolehkah dijadikan kita kalau dia tak ada kekuatan? Tak boleh. Tentulah dia ada sifat kudrat. Dah dua dah, iradat, kudrat. Kudrat iradat tidak boleh berfungsi kalau tidak ada ilmu. Yang menjadikan kita tu kena ada ilmu. Macam mana nak buat kita ni? Dah 3. Dengan syarat dia masih hidup, bukan mati, hayat. Apa tadi? Kudrat, iradat, ilmu, hayat. 4 ni sifat ma'ani. Bila ada 4 ni, sabitlah 4 ma'nawiyah. Bila ada kudrat, maka adalah kaunuhu qadiran, keadaannya yang sentiasa berkuasa. Bila ada iradat, kaunuhu muridan, keadaannya sentiasa berkehendak. Bila ada ilmu,
Maka wajib ada kaunuhu aliman, keadaannya yang mengetahui. Bila ada hayat, kena ada kaunuhu hayat. Dah berapa? 4 campur 4, 8. Dan 8 ni mesti ada pada satu Tuhan saja. Kalau 2, 3, maknanya tak semua berkendak pada dia lah. Maka sabitlah sifat wahdaniyah. Berapa dah tu? 9. Untunglah kita berkendak kepada Tuhan. Maka Tuhan mengikut hukum akal untuk menyempurnakan kehendak-kehendak makhluk tadi ni, wajiblah pada akal dia ada 9 sifat. Nampak? Jadi kita buntung, kita tak macam orang agama Hindu atau agama Buddha. Orang agama Hindu, dia ada beratus Tuhan. Dia nak pergi perang, dia berkendak sembah Tuhan dewa perang. Dia nak bercinta, dia cari dewa cinta. Dia kena sembah patung dewa cinta. Oh, dia nak hajat ni pula, dia kena cari dewa ni pula. Kita tak payah. Semua tu pada zat yang satu yang mempunyai 9 sifat. Nampak tak? Jadi kalau kita, aku banyak hajat apa tuan? Makanan tak ada, rumah tak ada. Nak minta kat siapa? Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai 9 sifat bagi menyempurnakan kehendak-kehendak kita tadi tu. Apa dia? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayat, dan wahdaniyah. Sempurna kehendak kita. Apa kita nak semua dia boleh bagi dengan 9 sifat tadi tu. Baik. Kalau dah ada 9 sifat yang wajib, lawannya 9 pula, jadilah 18. Dan baharu alam sekaliannya. Kalau alam ni nak berkendak kepada Tuhan, mestilah alam ni semuanya baharu. Maknanya dulu tak ada, sekarang ni ada. Kalau alam ni ada yang dah memang ada sedia kala, tak berkendak lah ke Tuhan, maka wajib alam ni semuanya baharu. Yang kedua, tiada memberi bekas sesuatu daripada kainat. Tiada memberi bekas sesuatu daripada kainat. Dan tolong tambah sikit, dia tak tulis, dia tertinggal ni. Tolong tambah. Dan tiada memberi bekas sesuatu daripada kainat dengan tabiat yang Allah jadikan padanya. Tertinggal, dia tak bertambah. Saya ulang balik. Yang akhir sekali, tidak memberi bekas suatu daripada segala kainat, segala makhluk tidak boleh memberi kesan dengan tabiat. Tabiat mana? Dengan zat yang telah Allah jadikan. Apa beza? Tadi kekuatan, ni tabiat. Hanya diri sendiri. Air ni dengan diri dia sendiri tak boleh menghilangkan haus. Ubat dengan diri ubat tu sendiri, tabiat ubat tu tidak boleh menyembuhkan. Kalau kita i'tikad macam tu, kafir. Ini penting ni. Kalau kita i'tikad kekuatan air itu menghilangkan haus, syirik khafi. Kalau kita i'tikad zat air itu yang menghilangkan haus, kafir. Ada beza. Beza antara kekuatan dengan tabiat. Kalau kita ikat kekuatan, kuah, takat syirik khafi je. Tapi kalau kita i'tikad zat tu sendiri boleh menghilangkan, maka jatuh kafir. Kenapa? Seolah-olah dah ada dua Tuhan. Allah satu, air ni satu. Dia ada kekuatan. Macam orang sembah berhala kan? Dia nampak berhala tu boleh menyempurnakan hajat dia. Kafir. Zat berhala, zat air, zat nasi, semua zat ubat menghilangkan demam. Tapi kalau kata ubat ni tak boleh hilangkan demam, tapi kekuatan yang ada pada dia tu yang Allah jadikan, itulah yang menghilangkan demam. Syirik khafi. Saya ulang balik. Kalau kita kata ubat ni yang hilang demam, kafir. Kekuatan ubat yang Allah jadikan itulah menghilangkan demam, syirik khafi. Allah yang menghilangkan demam melalui ubat ini. Akidah yang betul. Pakai mask, cocok vaksin, terhindar coronavirus. Vaksin itulah yang menghindarkan, kafir. Cocok vaksin, terhindar coronavirus. Mungkin iya, mungkin tidak. Kalau Allah izin, dia jadi betul. Akidah yang betul. Kekuatan vaksin itulah menghilangkan, syirik khafi.
Kita faham akidah ni. Tidak sesat kita dibuat je. Kita takut sesat terus. Kita takut berlindunglah pada Allah. Ini akidah ni. Akhir zaman ni akidah ni yang diuji ni. Sebelum Allah uji dengan makhluk bernama Dajjal, Allah uji dengan makhluk kecil tu, virus corona. Tengok takut tak takut? Kemana kita nak lagi dengan Tuhan? Kalau kita kata zat corona tu menyebabkan kita mati, kafir. Kalau kita kata kekuatan yang ada di corona yang dijadikan Allah menyebabkan kita mati, syirik khafi. Kalau kita kata ini tentera Allah yang Allah jadikan untuk menyedarkan kita, itu i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Kena betulkan akidah kita. Dan kata apa lagi? Berapa ni? 8. Maka jumlahnya 2 lawan 2, lawannya pun 2 pula. Maka himpun dengan dahulunya jadilah 22. 9 wajib, 9 mustahil, 2 lawazib, lawan 2 4, campur 18 22. Maka kita himpunkan dengan yang pertama, jadi 50 akidah masuk di dalam la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka yang masuk dalam makna yang pertama itu seperti kata Sadusi radhiyallahu anhu, wallahu a'lam. Nanti kan dia akan terang satu. Jadi bila kita mengaji akidah ni, mungkin istilah ni tuan-tuan tak biasa dengar atau kurang faham. Tapi cerita yang saya bagi ni tuan-tuan faham. Yang itu yang kena semat. Maksudnya dalam la ilaha illallah kesimpulannya ada 50 tuan-tuan yang kena hadap. Kalau kita ibaratkan la ilaha illallah ni macam pil antibody, kita makan terus kita jadi sihat, penyakit tak masuk, corona tak boleh ni. Vaksin sebesar hebat-hebat vaksin, dalam tu ada 50 kandungan yang menyebabkan vaksin la ilaha illallah ni bertindak kuat sehingga penyakit tak boleh masuk. Free je, tak payah bayar. Apa dia? La ilaha illallah, tidak ada yang terkaya daripada segala sesuatu. Segala sesuatu mesti berkendak kepadanya melainkan Allah. Ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan sebut pelan masuk dalam badan kita ni, 50 akidah tu kita ingat dan kita pasak dalam hati kita ni, kuat, terhindar salah satu yang lain. Segala virus syirik semua tak boleh nak masuk, kerana kita sudah memasakkan hati kita ni akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan panjang uraian ni, jadi sangat detail satu persatu. Wallahu a'lam. Ada soalan? Kita buat tadi dari Allah, ada kita bulan yang lalu kita nas ada yang sebut ada yang dalam hati kita Muhammad Allah, ada yang sebut Allah, ada yang lain Adik kata bila sebut la ilallah itu kena ada Muhammadur Rasulullah. Betul? Betul? Kerana kalau sekadar la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah itu, kita masih berkongsi dengan Yahudi. Yahudi pun kata tak ada Tuhan melainkan Allah juga, tapi dia tidak ada Muhammadur Rasulullah. Maksud itu, makna tu. Maknanya bila kita sebut la ilaha illallah ni, kita faham la ilaha illallah yang kita kata ni ialah sambungan daripada Muhammadur Rasulullah. Bukan kata-kata tu, terkandung dalam tu. Macam kita semayang lah, mulut sebut Allahu Akbar, tapi dalam hati kita ni sahaja aku semayang fardu isyak kerana Allah Ta'ala, tapi mulut sebut ni macam tu. Itu yang pertama, sedar, kita sedar apa yang kita sebut itu, tak perlu kita lepas. Yang kedua, kita kena sedar dan kita kena isbat, kita kena nafi dan isbat makna dia tu. Apa dia? Disebut la ilaha ni, tak ada yang terkaya. Pengertian la ilaha tu, tak ada yang terkaya
daripada segala sesuatu dan tidak sesuatu berkenaan kepadanya illallah. Lalu kita isbatkan dan kita khayalkan makna itu masuk dalam hati kita ni. La ilaha kat mulut, tapi dalam hati kita bukan la ilaha. Dalam hati kita tak ada yang terkaya, tak ada yang berkenaan kepadanya illallah. Disebut illallah tu, kita khayalkan makna yang kita nafi tadi isbat ke dalam hati ni, buat dalam tu. Kita bayangkan macam tu. Kita bayangkan ma'ani itu, ma'ani supaya macam kita takbir lah. Allah, mulut sebut Allahu Akbar, tapi dalam hati kita ni, kita bayangkan yang kita ni sedang berniat nak sembahyang fardu Isyak, ikut imam menghadap kiblat sebagainya. Bukan lafaz tu, makna itu. Sebut dah juga kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu memang diajar oleh ulama-ulama tasawuf kita tu, ya. Nak masukkan ma'ani tu. Tapi sebab kita tak faham, kita nampak dia goyang, kita pun goyang. Goyang. Lepas tu yang teruk lagi yang tak faham langsung, apa ni zikir goyang-goyang ni, gia 1, gia 2, gia 3 makin laju. Dia tak faham. Dia tak faham, ilmu dia tak ada. Dia nampak hak goyang, dia tak tahu goyang dalam tu ada makna. Bukan tak ada makna, ada makna. Bagi yang faham lah, yang tak faham tak ada apa ni, kosong. Tarik naik, tolak sini, bawa, ada maksud itu. Nafi dan isbat itu, ya, menafikan dan mengisbatkan itu, dikhayalkan. Lepas tu dalam semayang sini pun, kalau kita tengok dalam sunat semayang, salah satu bukan sunat hay'ah, disunatkan ketika mengucap asyhadu an la ilaha illa disuruh naik jari, mata disuruh pandang kat situ. Apa hikmah sunnah Nabi SAW sebut la ilaha illallah, suruh pandang jari. Dan kenapa jari ni yang diangkat, bukan jari ni? Kenapa jari ni? Dikajilah oleh para saintis, apa kaitan jari ni dengan kalimat itu. Rupanya jari ni dia ada satu urat yang sambung tu ke jantung. Jadi bila kita sebut illallah tu, illa isbat, diangkat jari ni menandakan isbat kita tu, dan kontak daripada jari itu terus ke jantung. Illallah. Situ dah orang-orang tasawuf, orang sufi ambil kaifiat mengisbatkan illallah tu. Kalau semayang itulah, luar semayang dengan diisyaratlah kepada hati tu. Sebab lepas semayang kepala boleh bergerak. Lepas semayang tak, jangan buat itu. Semayang buat asyhadu an la ilaha, batal semayang. Jangan buat dah semayang pula. Luar semayang bergeraklah kepala, tak masalah. Sabitlah satu hadis Nabi SAW, kana ashabun Nabi SAW yatamayalun. Sahabat-sahabat Nabi ni kasyajarati, adalah para sahabat Nabi SAW itu ketika berzikir setelah sembahyang, yatamayalun, mereka itu bergoyang macam ni, seperti pohon yang ditiup oleh angin. Sebab Rasulullah bila mereka berzikir, mereka bergoyang mana-mana tu, meralun. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tidak bid'ah tu. Itu zauqiyah, nur daripada zikir yang dibaca tu. Macam orang baca Quran, orang baca Quran, cerita tentang baca Quran. Bisa tengok orang baca Quran. Orang baca Quran mula macam ni. Lepas tu dah lama dia gerak sikit. Bila dia laju, dia pergi. So dia stop. Tak boleh kan? Ni yang gerak dengan sendiri ni. Gerak dengan sendiri tu pancaran nur zikrullah Quran. Itu juga la ilaha illallah tu. Tapi benda-benda macam ni dah tak difaham oleh orang sekarang. Kerana orang sekarang ni semua nak cepat, nak mudah. Benda-benda halus macam ni senang, dah tak faham, bid'ah je dah. Kalau cerita-cerita kan tak faham. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Kalau kita dahaga tu tadi, kita minum air, hilangkan
Kan berikat yang air itu Allah telah jadikan dia menghilangkan dahaga. Bukan air itu yang membentukkan, tapi Allah telah memberi, Allah telah menyediakan menghilangkan dahaga itu kepada air. Bukan salah lagi. Kalau macam tu masih salah lagi. Allah telah menjadikan air itu wasilah, laluan untuk perantaraan untuk Allah hilangkan haus kita. Bukan Allah bagi kotak air, air itu pula boleh hilang itu. Kalau macam tu, kekuatan sudah memberi kesan. Ini kita bicara tadi tu, tak boleh. Dia halus tu. Satu, air itu yang menghilangkan haus, kapi, tabiat air. Yang kedua, Allah bagi kekuatan ke air. Allah jadikan air ni, Allah bagi kekuatan kat dia boleh hilangkan haus. Bila kita minum dah tak ada kena-mena dengan Tuhan. Tuhan dah bagi air ni kekuatan, sudah. Allah, kau dah ambil kerja kau dah. Air ni dah bagi kau tak payah buat kerja dah. Cukup air ni. Syirik khafi. Syirik khafi. Yang betul ya Allah jadikan kekuatan kat air ni, tapi kekuatan ni tak ada kesan. Minum banyak-banyak pun tak ada kesan. Di saat kita minum tu, Allah salurkan, Allah lalukan ta'aluk kudratnya untuk hilangkan haus kita melalui air ni. Mubasyarah. Kalau istilah tauhid itu mubasyarah, bersentuhan. Di saat bibir sentuh ke air, air geluk-geluk masuk, di saat itu ta'aluk kudrat berlaku. Allah, halus lagi, halus. Kalau tak misal kata yang menghilangkan dahaga tu Allah, kita tak payah minum air dah. Dahaga minta pada Allah. Boleh? Harus? Boleh tak ini itu? Harus? Lapar. Jangan makan nasi. Jangan makan nasi. Ya Razak, ya Razak, ya Razak. Kenyang. Harus. Sebab harus pada akal, sebab nasi itu wasilah. Kalau Tuhan nak tukar, hari ini nasi tak boleh kenyang, batu boleh kenyang. Makan batu kenyang tak? Kenyang. Boleh? Harus. Lepas ni ustaz makan batu, jangan. Ini hukum adat. Allah jadikan pada adat air hilang haus. Allah jadikan pada adat nasi mengenyangkan. Apa sebab? Senang kan itu. Kalau hari ni air hilang haus, besok minyak pula dah. Kacau. Hari ni Allah jadikan air minum hilang haus, besok minum dah tak hilang pula dah. Kena minum minyak goreng pula dah. Minum minyak hilang haus. Kacau. Dosa tukar pula dah. Tahap kuda pula dah menghilangkan haus. Jadi dijadikan hukum adat ni namanya sunnatullah. Wala tajidu fi sunnatillahi tabdila. Kamu tidak mendapati pada sunnatullah ni sesuatu yang menggantikan, kerana Allah jadikan macam tu supaya kita senang. Soalan sekarang macam haji tadi yang bagus. Kalau macam tu, kalau nak sihat tak ada ubat lah. Minta kat Allah sihat je. Harus. Habis kenapa kita kena makan ubat? Kenapa Allah suruh kita makan ubat? Kalau sakit makan ubat, apa sebab? Sebab iman kita tak kuat. Iman kita tak kuat, patut kita makan ubat. Jadi bila kita makan ubat, kalau tak sihat, ubat ni tak okey. Kalau iman kita kuat, kita pergi kepada Allah. Tapi kerana Allah tahu kita punya iman ni tak kuat, dia menjadikanlah sebab-sebab ni. Sebab kalau kita tak buat sebab, bergoyang iman kita. Haji, saya sakit. Tuan Haji jumpa saya, Tuan Ustaz, saya sakit lah Ustaz. Sakit apa? Koncing manis ni dah 26 dah ni. Boleh makan ubat hospital? Jangan makan. Tawakal pada Allah. Oh mak, nak tawakal. Besok dah 28. Jadi kerana Allah tahu makhluk hamba-Nya ni tak sanggup bertawakal penuh kepada Allah, tak semua orang sampai tahap itu, maka disuruhlah kita buat sebab. Tapi dalam buat sebab kena ingat makan ubat ni, ubat aku makan ni pasal kau ni usaha je, tapi sembuhkan kau tau Allah. Jadi kalau tak sihat juga, ubat salah. Tak faham? Tak faham? Sebab tu Nabi Ayub alaihissalam ketika sakit, dia tak minta Tuhan sembuhkan. Tak minta. Nabi Ibrahim AS dicampak dalam api, dia tak minta Tuhan tolong dia. Sebab tahap iman dia tu terus. Habis itu kenapa kita disuruh adab? Adab kita ni kena berdoa.
adab syariat kita ni usaha ikhtiar adab dia, tapi bukan dia. Sebab tu kalau melainkan orang yang sudah ahli khawas ni dia dah dekat dengan Tuhan, dia tak ada sebab kan. Kadang Allah boleh menyembuhkan dengan sebab, Allah boleh menyembuhkan tanpa sebab, dan Allah boleh tukar sebab kepada sebab yang lain. Contoh kita jumpa dengan Tok Guru, jumpa doktor, 10 doktor jumpa, tak tahu sakit apa, perut sakit ke main dah. Jumpalah ustaz, seorang ustaz sakit perut, 10 doktor saya jumpa tak sihat, buat main ni baca Fatihah, minum, sihat. 10 doktor tak sihat, minum air sihat lah dah. Kita orang tanya, ustaz baca apa ustaz? Fatihah je. Balik kita test, minum tak sihat, minum tak sihat, 100 kali kita minum tak sihat. Sebab kita etikad Fatihah tu menyihatkan. Sebab air ni sebab, Fatihah tu pun sebab, doktor pun sebab, yang menyembuhkan Allah. Jadi boleh Allah sembuhkan dengan sebab, Allah boleh sembuh tanpa sebab. Kenapa kita kena buat sebab? Sebab iman kita tak kuat. Iman kita tak kuat. Kalau kita tak ada makan ubat, kan goyang. Tak makan tak boleh, kena makan. Tapi yang menyembuhkan Allah, jadilah. Kita lapar, makan. Kenapa kena makan? Makan kan harus ya, mengenyangkan Allah. Sebab nak buat sebab. Sebab kita kalau tak nampak nasi tu, selagi tak nampak nasi, dah takut kita. Berani jangan makan, Allah menjangan. Zikir je, berani. Sehari berani, 2 hari muka dah biru dah. Tak buat dia je, tak sampai. Nabi SAW riwayatkan hadis Al-Bukhari, kadang-kadang 3 hari, salah satu ayam 3 hari tak makan straight. Sahabat tanya Rasulullah, macam mana kau tak makan kan? Siapa bagi kau makan? Rasulullah kata, abitu indallah, aku tidur di sisi Allah, wa huwa yut'im wa yaskini, dia yang mengenyangkan aku, dia yang menghilangkan aku haus. Di akhir zaman, di zaman Dajjal besok, bila makanan dah tak ada, apa pun dah tak ada, ketika tu orang beriman nak kenyang macam mana tuan? Zikir. Makan dah tak ada, nak makan kau kena sembah Dajjal, baru Dajjal bagi kau makan. Kau nak buat macam mana? Kau nak yakin makanan menyangan lagi, nak cik sebab lagi, kena tukarlah sebab tu, bukan nasi lagi, zikir. Macam mana nak buat? Kalau kita sekarang ni tak training, wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي سلطانه اللهم نعم بالعلم قلوبنا واستعمل أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم